Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kelas hari ini adalah kelas tingkatan 1 dan kita masih lagi dalam bab 2 iaitu faktor dan gandaan. Tapi, kita akan tengok kepada bahagian yang keempat dan kelima iaitu faktor faktor sepunya. Okey, sebelum ni kamu dah kenal apa itu faktor perdana, apa itu pemfaktoran perdana. Okey, hari ni cikgu akan terangkan pula apa itu faktor sepunya dan faktor sepunya terbesar. Okey. Untuk faktor sepunya kita akan uh, dia sebenarnya sama je dengan faktor. Kita mencari faktor, tapi faktor sepunya ni apabila ada dua nombor dan kedua-dua nombor tu dia mempunyai faktor yang sama. Jadi itu adalah faktor sepunya. Okey, kita tengok contoh yang pertama dulu. Okey, contoh yang pertama ditanya tentukan sama ada 6 ialah faktor sepunya bagi 24 dan 36. Okey, maksudnya dekat sini dia nak kita tentukan betul tak 6 itu adalah faktor bagi nombor 24 dan 6 juga adalah faktor bagi 36. Jadi macam mana kita nak kenal pasti? Kita hanya bahagikan sahaja 24 dan juga 36. 24 bahagi dengan 6, kamu akan dapat 4. Okey? Kamu dapat dalam nombor bulat. Bermaksud 6 adalah faktor bagi 24. Manakala untuk 36 pula, kita nak tahu adakah 6 tu adalah faktor bagi 36. Jadi 36 kita bahagikan dengan 6 juga. Kita akan dapat 6. Okey, kedua-dua hasil bahagi dengan faktor tersebut, kita dapat nombor bulat. Bermaksud, jadi maka 6 ialah faktor sepunya. Okey. Jadi 6 ialah faktor sepunya. Maaf tulisan tak berapa nak cantik. Okey, seterusnya. Kita tengok pula contoh yang kedua. Ditanya 4 ialah faktor sepunya bagi 30, 40, 60. Adakah tentukan sama ada 4 ialah faktor sepunya bagi 30, 40, 60. Jadi macam mana kita nak kenal pasti sama ada 4 itu adalah faktor sepunya bagi nombor 30, 40 dan 60. Kita bahagikan nombor-nombor tersebut dengan 4. Sekiranya dapat nombor bulat bermaksud 4 tu adalah faktor sepunya. Okey. Jadi kita cuba bahagi 30 bahagi dengan 4. Okey. 30 bahagi dengan 4, kamu cuba tekan kalkulator, kamu akan dapat dalam bentuk perpuluhan ataupun pecahan. Okey, kamu akan dapat 30 bahagi dengan 4. Kamu akan dapat dalam 7.5. Okey. Jadi kita dapat dalam bentuk perpuluhan. Perpuluhan bermaksud 4 bukan faktor bagi 30. Okey. Jadi kita cuba cek pula 40. Okey. 40 bahagi dengan 4, kamu akan dapat 10. Manakala 60 kamu bahagikan dengan 4, kamu akan dapat 60 bahagi dengan 4, kamu akan dapat 15. Bermaksud dekat sini 4 hanyalah faktor sepunya. 4 ialah faktor sepunya bagi faktor sepunya. Faktor sepunya bagi bagi apa? Bagi nombor yang mana? Bagi nombor 40 dan juga 60 sahaja. Sebab apabila kita bahagikan dua-dua nombor ni dengan 4, maka kita akan dapat satu nombor bulat. Bermaksud 4 itu adalah faktor bagi kedua-dua nombor dan bila kedua-dua nombor mempunyai faktor yang sama, bermaksud faktor tersebut kita gelarkan dia sebagai faktor sepunya. Okey, seterusnya kita tengok next question. Next soalan. Okey. Contoh yang kedua, senaraikan faktor sepunya bagi 20, 44, 56 dan 64. Okey, jadi dekat sini macam mana kita nak kenali faktor sepunya pula, nak tahu faktor sepunya bagi nombor-nombor ni. Okey, kita kena senaraikan semua faktor bagi 20, senaraikan semua faktor bagi 44, senaraikan semua faktor bagi 56 dan juga 64 dan kita cek daripada kita senaraikan faktor tu,
Yang mana nombor yang sama. Okey, jadi nak senaraikan faktor, kita kena cuba bahagi dengan sesuatu nombor yang kurang daripada nombor tersebut. Okey, jadi kita start dengan 20. Okey, jadi faktor yang boleh, faktor 20 yang pertama adalah 1. Macam saya kata, apa-apa nombor mesti akan ada faktor 1. Okey, yang seterusnya diri dia sendiri iaitu 20. Okey, seterusnya 20 cuba bahagikan dengan 2. Okey, bila kamu bahagikan dengan 2, kamu akan dapat 10. Bermaksud 2 adalah faktor bagi 20 dan juga nombor bulat yang kamu dapat jawapan tu pun adalah faktor bagi 20. Secara tak langsung. Sebab apa? Bila kamu bahagi 20 bahagi 10, kamu akan dapat 2. Okey, seterusnya kamu cuba bahagi 20 bahagi 3. Okey, 20 bahagi dengan 3 tak dapat nombor bulat. 20 bahagi dengan 4, ya dapat. Kamu akan dapat 5. Jawapannya 5, jadi bermaksud 5 pun adalah faktor bagi 20. Jadi seterusnya 20 bahagi dengan 6. 6 tak ada, 20 bahagi 7 pun tak ada, 20 bahagi 8 tak ada, 20 bahagi 9 pun tak ada, 20 bahagi 10 ada, dah kita tulis, 20 bahagi 11, 12, 13 tak mungkin ada. Okey, jadi kamu kena prihatinlah bila kamu bahagi tu, kamu kena dalam masa yang sama kena fikir sifir yang apabila digabungkan dapat jawapan 20. Okey, seterusnya kita senaraikan pula untuk 44, faktor bagi 44. Jadi, macam saya kata, 1 dan juga nombor diri dia sendiri adalah faktor. Okey, seterusnya kita cuba dengan faktor, kita bahagikan dengan 2. 44 bahagi 2, kita akan dapat 22. Jadi, 22 pun adalah faktor. Okey, seterusnya 44 bahagi 3. 44 bahagi 3 tak ada. Kamu akan dapat dalam bentuk pecahan ataupun perpuluhan. Okey, jadi tak mungkin. Okey, 44 bahagi 4, ya boleh dapat. Okey, kamu akan dapat 11. Bermaksud 4 adalah faktor 44. 11 pun adalah faktor 44. Okey, seterusnya 44 bahagi dengan 5, tak ada. Okey, sebab yang terdekat pun 44. Yang ada dalam sifir 5, 45. Okey, jadi 44 bahagi 6 tak boleh, 44 bahagi 7 tak boleh, 44 bahagi 8 tak boleh, 44 bahagi 9 pun tak boleh. Okey, dan seterusnya 44 bahagi dengan berapa lagi yang boleh? 44 bahagi 12. Kamu cuba 44 bahagi 12, tak boleh. Okey, seterusnya 44 bahagi dengan 13, tak boleh. Okey, 44 bahagi dengan 14, tak boleh. 44 bahagi dengan 16, tak boleh. 44 bahagi dengan 20, tak boleh juga. 44 bahagi dengan 22, okey, bahagi dengan 22. Ya, boleh, ada dah. Okey, jadi dekat sini 44, cuba 44 bahagi dengan 4 pula. 24. Okey, tak ada. Bermaksud yang paling tinggi pun faktornya adalah 44. Dan 22, 23, 24 sampai 39 bukan faktor bagi 44. Jadi kamu kena cekaplah dalam sifir. Okey, seterusnya 56. Kita tengok 56 pula. Okey, 56 macam saya kata 1 dan juga 56 adalah faktor bagi 56. Okey, seterusnya 56 bahagi dengan 2, kamu akan dapat dalam 28. Okey, jadi 28 pun adalah faktor bagi 56. 56 bahagi dengan 3. Okey, jadi kamu try bahagi 56 bahagi dengan 3. Tak boleh sebab dapat dalam perpuluhan. 56 bahagi 4, ya boleh. Kamu akan dapat 14. Okey, 56 bahagi 4 dapat 14. 14 pun adalah faktor bagi 56. Seterusnya 56 bahagi 5 pun tak boleh. 56 bahagi 6 tak boleh. 56 bahagi dengan 7 boleh. Okey, jadi 56 bahagi dengan 7 kamu akan dapat 8. Okey, seterusnya 56 bahagi dengan 9. Tak boleh 56 bahagi dengan 10. Tak boleh. 56 bahagi dengan 11 pun tak akan dapat sebab sifir 11 semua akan dapat jawapan dalam angka yang sama. 11, 22, 33.
44, 55, okey. Jadi 56 bahagi dengan 12 pula. Okey, tak dapat. 56 bahagi dengan 13 pun tak dapat. 56 bahagi dengan 14, ya, dapat. Dah ada dah faktor 14. Okey, 56 bahagi dengan 15 tak boleh. 56 bahagi dengan 16 tak boleh juga. 15 bahagi dengan 17 tak boleh. 56 bahagi dengan 18 tak boleh. Okey. Jadi dekat sini tak ada dah senarai untuk 56. Okey, kalau difikir-fikirkan memang tak ada dah lah. Okey. Okey, seterusnya apa yang perlu kita buat? Sekarang ni kita tengok pula yang 64. Okey, 64 masih ada. Okey, jadi 64 bagi 1 dapat 64. 64 bahagi dengan 2, kamu akan dapat 32. 64 bahagi dengan 3, tak akan dapat lah sebab kamu akan dapat dalam perpuluhan. Okey, 64 bahagi dengan 4, 64 bahagi 4 kamu akan dapat iaitu 4 dan hasil jawapan dia juga adalah faktor bagi 64 iaitu 16. Okey, seterusnya 64 bahagi 5 tak boleh. 64 bahagi dengan 6 tak dapat. 64 bahagi 7 pun tak dapat. 64 bahagi 8 kita akan dapat lah. Okey, dalam sifir 8 ada 8. Okey, jadi seterusnya 64 bahagi dengan 9 tak ada. 64 bahagi 10 tak ada. 64 bahagi 11 tak ada. 64 bahagi dengan 12 tak ada. 64 bahagi 13 pun tak ada. Okey. 64 bahagi 14 pun tak ada. 64 bahagi dengan 30 tak ada. 64 bahagi 32 ada. Dah ditulis. Okey, selalunya cara kita nak cari faktor ni kalau nombor yang besar-besar, kita akan bahagikan dulu dengan angka yang kecil. Okey, jadi dia akan dapat nombor jawapan yang dalam angka yang besar. Bermaksud kedua-duanya adalah faktor lah. Jangan kamu kira sampai habis 64 bagi 40 tu dia penatnya. Okey. Jadi dekat sini kita dah senaraikan faktor-faktor bagi ke-empat-empat nombor. Sekarang ni kita cari ke-empat-empat nombor ni yang mana faktornya yang sama. Yang pertama kalau kamu tengok di depan ni semua ada satu kan. Jadi satu adalah faktor sepunya bagi ke-empat-empat nombor. Okey, yang seterusnya kalau kamu perasan semua ada 2. Okey, tu faktor sepunya bagi ke-empat-empat nombor. Seterusnya 4. Okey, semua ada 4. Okey. Jadi, angka-angka lain, faktor-faktor lain, ada yang tak ada, ada yang ada. Jadi, kita ambil semua yang sama sahaja. Jadi, faktor sepunya bagi ke-empat-empat nombor itu adalah 1, 2 dan juga 4. Okey. Jadi, ini adalah faktor sepunya. Okey, sekarang kita pergi pula faktor sepunya terbesar. Okey, faktor sepunya terbesar bermaksud dalam keempat-empat nombor ni dia ada faktor yang sama dan antara ke semua faktor sepunya tu yang terbesar yang mana? Okey, nilai yang terbesar. Okey, contoh yang kita keluarkan ni 1, 2, 4 itu adalah faktor sepunya bagi keempat-empat nombor. Tapi kalau saya tanya faktor sepunya terbesar bagi keempat-empat nombor ni, jadi antara 1, 2 dan 4, yang mana nilai yang paling besar? Sudah tentulah yang nombor 4. Jadi, kita boleh kata faktor sepunya FSTB. Faktor sepunya, saya tersilap ni, FTSB pula. FSTB untuk keempat-empat nombor adalah 4. Itu sahaja. Okey? Mudah sahaja untuk bab faktor dan gandaan. Okey? Cikgu harap kamu faham dan jangan lupa buat latihan yang cikgu beri. Setakat ini saja dulu kelas cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.